Sekejap Okay, hello, hi, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat dan bersemangat untuk ikuti satu lagi sesi live saya pada malam ini, di mana pada malam ini saya akan habiskan lagi 3 kesilapan yang biasanya dilakukan oleh pencari kerja. Okay, kalau anda semua ikuti live saya sepanjang minggu ini dan minggu lepas, saya ada kongsikan pada kongsikan 9 kesilapan. Hari Isnin saya kongsikan 3, semalam Selasa saya kongsikan 3, dah ada 6. So malam ni hari Rabu saya kongsikan lagi 3. So mencukupi ialah 9 kesilapan yang biasanya orang pencari kerja buat bila mereka memohon sesuatu pekerjaan. Okey, sekejap Okay, welcome kepada anda yang baru saja ikuti sesi live saya. Kalau anda belum lagi follow kami di Empire Kajaya, pastikan anda follow sekarang, kerana ada banyak perkara yang akan saya kongsikan kepada anda, terutamanya kepada fresh grad. Okay, kenapa saya milih untuk fokus dekat fresh grad? Okay, sebab kalau anda perasan, kalau anda buka mana-mana portal Kerjaya, anda akan lihat kebanyakan majikan mereka letak kat situ minimum setahun pengalaman, minimum 2 tahun pengalaman. Jadi kalau semua nak letak, semuanya perlukan orang yang berpengalaman, bagaimana orang yang fresh grad ni, orang yang tidak ada pengalaman ni nak mohon kerja? Di manakah mereka nak dapatkan pengalaman kalau semua tak nak bagi mereka pengalaman, kan? So sebab tu menjadi tekad kami di Empire Kajaya untuk membantu para pencari kerja, terutamanya fresh grad ni, bagaimana untuk bersaing dengan mereka yang ada lebih banyak pengalaman berbanding anda. Okay, ini bukan omong kosong, ini bukan cakap kosong, ini bukan saya plug from the sky. Okay, sebab saya ada numbers, saya ada hasil, saya ada banyak testimoni daripada mereka yang kami dah bantu, terutamanya orang yang fresh grad ni. Alhamdulillah, setakat ni kami dah bantu ramai orang terutamanya fresh grad ni, untuk perbaiki cara mereka memohon pekerjaan, cara mereka melihat sesuatu peluang kerja, dan cara mereka bawa diri dari segi cara mereka memohon, menghantar resume, susunan resume mereka, dia punya maklumat yang ada dalam resume, dan juga cara mereka bawa diri semasa temuduga. Okey, first kali resume itu adalah salam pengenalan. So sebagai salam pengenalan, anda perlu ada satu X factor pada satu perkara yang boleh menarik perhatian majikan untuk panggil anda untuk ke temuduga. Okey, ingat tujuan resume dibuat adalah untuk memastikan anda dijemput, dipanggil, di invite di invite untuk datang ke sesi temuduga. Okey, sebab tanpa resume yang menarik, tanpa salam perkenalan yang menarik, ia takkan mampu untuk menarik minat recruiter ataupun hiring manager ataupun HR untuk jemput anda untuk ke sesi temuduga. Okay, welcome kepada anda yang baru saja join. Terima kasih kerana sudi melawati sesi live saya. Bantu saya untuk kongsikan live saya pada malam ini kepada rakan-rakan anda. Ajak ramai-ramai untuk join sesi live malam ini, sebab ada banyak perkara yang saya akan share kepada anda, terutamanya berkaitan dengan kesilapan yang ramai pencari kerja buat semasa memohon pekerjaan. Okey, okay, tadi saya bercakap mengenai kepentingan resume. Okey, bila sesuatu job
advertisement ataupun iklan tentang kosong dibuat, biasanya akan terdapat antara minimum biasanya ada 10 orang apply, 10 kandidat yang akan apply. So bagaimana cara untuk membezakan, memberi anda unik berbanding dengan orang lain? What is unique about you? Apa yang membezakan anda dengan orang lain adalah dari segi bagaimana susunan resume anda. Okay, ini bukan cakap pasal temuduga. Pasal sesi temuduga adalah anda boleh bercakap terus dengan interviewer, dengan hiring manager. Tapi dengan resume yang bagus, hanya sekeping kertas yang orang cakap that's A4 paper, ataupun kan dah hantar dalam bentuk email, soft copy, dalam bentuk PDF or whatever, dia dapat represent diri anda, dia dapat menarik minat penemuduga ataupun hiring manager tu untuk kenal anda dengan lebih rapat, dengan lebih dekat, dengan jemput anda untuk hadiri temuduga. Okay, kenapa sejak sekian lama setiap malam saya buat live ni, saya selalu tekankan kenapa perlukan penulisan resume yang bagus. Kenapa? Okay, jawapannya adalah kami sebagai kami di Empire Kejaya juga merupakan recruitment agency, di mana kami ada membantu banyak klien, majikan-majikan di Malaysia ni, SME di Malaysia ni, untuk mencari pekerja untuk mereka. Ada pelbagai jawatan, ada pelbagai bidang. Okay, so bila kami buat iklan surat kosong ni, so antara kelemahan yang kami banyak lihat, kami banyak tengok setiap hari adalah dari segi resume. Ada dalam resume ni hanya tulis nama saja, tulis alamat, tulis dia punya contact number, tu saja. Tak tulis dia punya belajar dekat mana, apa dia punya pengalaman dia, apa skill dia, tak ada. So macam mana kita nak jemput dia untuk ketemu juga? Ada pula bila buat resume ni hanya sekadar macam melepas batuk di tangga, hanya sekadar macam main suka hati dia. Kan, letak pengalaman, letak di kerja dekat mana, belajar dekat mana, tanpa ada penerangan di tempat kerja tu apa dia buat, apa achievement dia dapat, apa dia punya pengalaman, kan. So tanpa ada benda tu, bagaimana kita nak relate anda dengan bidang pekerjaan yang kita sedang offer tu? So sebab tu saya selalu tekankan, bila saya buat live, bila saya buat konten kan, memang penting untuk kuatkan anda punya resume. Bila resume anda kuat, bila resume anda menarik, barulah recruiter ataupun hiring manager boleh jemput anda, boleh panggil anda untuk kenal dengan lebih rapat, dengan lihat anda punya, dengan jemput anda untuk ke sesi temuduga, kan. Okay, so cukup mengenai resume. So malam ni, seperti yang saya beritahu di awal tadi, saya akan habiskan 9 kesilapan yang saya sudah mulakan sejak hari Isnin yang lepas, di mana pada hari Isnin saya share 3, semalam Selasa saya share 3, dan malam ini saya akan habiskan lagi 3. So complete lah 9 kesilapan hasil daripada kami punya survey, kami punya research kepada pencari kerja di Malaysia. Okay, so sepanjang perkongsian saya, kalau anda ada sebarang soalan ataupun anda nak berikan pendapat, anda boleh terus type di ruangan komen. Okay, so nanti saya akan stop dan bantu untuk huraikan, untuk bantu hilangkan kekusutan ataupun ketidakfahaman yang anda ada. Okay, right. Jom kita start. Okay, welcome kepada anda yang baru saja join. Okay, kalau anda ada sebarang soalan, terus tanya di ruang komen. Okay, dan mungkin semasa anda type tu, mungkin boleh kenalkan nama ataupun boleh bagi sedikit info berkaitan dengan anda, supaya saya lebih faham macam mana konten yang saya nak buat, bagaimana nak mendekati anda, ikut bahasa anda, ikut anda punya perjalanan kerjaya. Okay,
Alright, jom start. Okay, ini dah berkaitan dengan 9 kesilapan pencarian pekerjaan yang ramai orang buat. Okay, ini adalah hasil daripada research ataupun kajian yang kita buat. Okay, Nabilicious, salam tuan. Salam Nabilicious, salam, welcome. Apa khabar Nabilicious? Apa khabar? Saya harap awak boleh terus ikuti dan support saya di Empire Kejaya ni. Okay, right. Dari mana Nabilicious? Dari mana? Agak dari Lembah Kelang, dari utara, dari selatan, dari pantai timur. Dari mana? Utara. Okey, sama lah kita. Okey, saya orang utara juga. Saya asal daripada Kedah, daripada Alor Stark. Tapi sejak bekerja ni, saya dah menetap di sini lah, di Selangor. Tapi still jiwa ni still jiwa orang utara, kan? Still jiwa Kedah, jiwa Alor Stark. Okay, alright. Okay, berbalik kepada topik kita malam ni. Alright, saya akan habiskan malam ni 9 kesilapan yang saya buat, yang saya sudah mulakan pada hari Isnin yang lepas. Sebelum saya teruskan for last 3 point yang saya dah sentuh sejak yang lepas tu, saya akan ulang kembali poin-poin yang saya sudah sentuh sejak hari Isnin yang lepas, supaya mana yang terlepas, mana yang tak ikuti sesi live saya pada masa tu, anda boleh refresh semula anda punya pemahaman. Okay, so kepada anda yang sudah join start hari Isnin lepas, bear with me, dengar dulu. Saya nak ulang balik sedikit lah kepada mereka yang mungkin terlepas pandang live saya sejak hari Isnin yang lalu. Okay, terima kasih Acu kerana share video saya. Okay, terima kasih Sarvin. Bantu saya untuk send like. Okay, dapat tap skrin anda, share video ini supaya ramai-ramai dapat tahu, dapat ikuti apa kesilapan yang orang buat. Okay, supaya anda tak buat kesilapan yang sama. Okay, ramai yang tanya saya, okay, kenapa bila saya hantar resume tak panggil temuduga? Bila saya pergi ke temuduga tak dapat offer kerja. Bila tanya hiring manager, dia blue tick, dia ghosting saya, dia tak reply email saya, dia tak angkat phone saya. So inilah kesilapan yang anda buat. Okay, yang semua orang buat bila anda apply kerja. So elakkan buat kesilapan ini supaya anda nampak lain, anda nampak unik. Okay, berbanding dengan kandidat lain, berbanding dengan orang lain, supaya anda ada peluang untuk dapatkan pekerjaan tersebut. Okay, right. So 9 kesilapan. Saya tak nak terlalu lama. Okay, kita start. Saya ulang balik, tapi saya akan buat cara laju saja sebab saya sudah explain pada hari Isnin dan hari Selasa yang lepas untuk poin 1 sampai poin 6. Okay, poin 1. Kesilapan pertama yang ramai orang buat adalah gunakan resume yang sama dan hantar kepada 10 company yang berbeza, hantar kepada pelbagai company yang berbeza, hingga menyebabkan resume dia tu tak relevan dengan job description ataupun job requirement yang diperlukan oleh syarikat. Okay, so bila anda hantar resume, pastikan skill yang ada dalam iklan jawatan kosong, dalam job ads tu, dalam iklan jawatan kosong tu, ada dalam resume anda. Okay, contohnya dalam iklan jawatan kosong, dia perlukan skill A. So pastikan skill A tu ada dalam anda punya resume. Kalau dalam iklan kosong tu dia perlukan kemahiran B, so pastikan ada kemahiran B dalam resume anda. Okay, jangan dia letak B, anda letak C.
dia letak C, anda letak F. Kan? So kan dah tak match. So sebab tu anda tak dipanggil untuk ke temuduga. So ini basic, perkara asas yang sepatutnya anda faham bila anda hantar resume. Tetapi still ramai lagi yang buat kesilapan, ramai lagi yang tak faham, ramai lagi yang just nak ambil mudah, nak cepat, nak buat macam main hantar saja resume. Okay, alright. So untuk elakkan buat kesilapan ini, saya pernah share kepada anda apa yang anda boleh buat untuk percepatkan bila anda hantar resume tu. Untuk elakkan anda hantar resume yang sama kepada company yang berbeza, saya ada bekalkan tips untuk elakkan yang berlaku. So perkara ni, perkara yang anda boleh elakkan ni, perkara macam mana nak buat resume anda unik, macam mana nak buat resume anda berlainan bila hantar setiap pekerjaan tu. Saya ada share dalam sesi review resume yang saya ada buat secara personal dengan anda. Okay, di mana sesi review resume ini adalah sesi personal, one to one antara anda dan saya sahaja. Kita menggunakan Zoom meeting. So dalam sesi tu saya akan explain bagaimana untuk jadikan resume anda tu unik dan according to the job ads, akan yang relevan dengan iklan jawatan kosong tu. Okay, sesi ini adalah sesi personal, one to one. So kalau anda ingin mendaftar dalam sesi review resume, anda boleh klik link di bio sekarang dan anda boleh daftar sesi semak resume ataupun review resume yang saya sedang offer. Sesi ini adalah sesi personal yang saya sendiri yang akan buat. Okay, kepada anda yang belum kenal saya, nama saya adalah Megat Syafrizul. Saya adalah co-founder kepada Empire Kerjaya. Alright. Saya ada pengalaman selama lebih 14 tahun dalam bidang HR dan dalam bidang recruitment dan membantu yang merekrut ramai job seeker, ramai pencari kerja kepada company-company yang memerlukan. So saya dah faham benar bagaimana kedudukan resume, susunan resume. So apa yang perlu ada, apa yang tak perlu ada dalam resume, supaya resume anda tu lebih powerful, lebih menarik minat majikan untuk jemput anda untuk datang ke temuduga. Okay, so kalau anda nak mendaftar untuk sesi review resume ni, sekejap so klik link di bio sekarang dan klik button pertama ini, daftar servis review resume, di mana sekarang ni saya sedang buat promotion. Okay, sedang buat promotion dengan gunakan kupon kod BANTU23, anda akan dapat potongan harga sebanyak RM20. Okay, daripada harga RM69, kalau anda kalau daripada harga RM69 ini, kalau anda masukkan kupon BANTU23 ni, okay, BANTU23 ni, okay, BANTU23, so anda dapat potongan harga sebanyak RM20. So anda hanya perlu bayar RM49 saja. So kalau anda hendak resume anda disemak oleh saya untuk pastikan anda punya resume itu bernilai, nampak lain daripada yang lain, cuba daftar dalam sesi review resume ini. Okay, alright, jom back to the topic. Okay, back to the topic tonight. Okay, so kesilapan yang ramai orang buat adalah gunakan resume yang sama dan hantar kepada pelbagai company yang berbeza. Okay, so sebenarnya nombor 2, okay, resume tak profesional. So ini saya dah cakap dengan panjang lebar pada hari Isnin yang lepas. So apa yang boleh menjadikan resume anda kelihatan profesional? Apa perkataan yang patut ada dalam resume anda? Gimana nak letak pendidikan? Di mana nak letak maklumat pekerjaan? Di mana nak letak maklumat kemahiran? Di mana nak letak maklumat pencapaian? So itu
saya akan sentuh secara panjang lebar kepada anda dalam sesi review resume yang kalau anda ambil, saya akan dedahkan kepada anda apa rahsia yang menjadikan resume anda tu bila anda hantar je confirm dapat panggilan temuduga. Hantar je confirm panggil. Saya ada formula dia, saya ada dia punya hint dan tips bagaimana untuk mengalahkan. Kalau anda fresh grad, bagaimana anda boleh mengalahkan orang yang dah ada pengalaman kerja tu, untuk pastikan majikan ni panggil anda, pilih anda untuk ke temuduga. Okey, saya lihat ada soalan daripada Faiz. Okey, Tuan Faiz, sekarang ni mostly SPA, banyak ambilan SPM dan diploma je. Degree and SPM terpinggir. Okey, dari segi ambilan kerajaan ni, saya tak nak komen much. Okay, saya tak nak komen banyak. Sebab itu kenapa dia tak ambil degree, kenapa dia tak ambil budak SPM tu adalah kerana perubahan kerajaan. Anda faham kan? Baru ni berlaku, kita ada buat PRU, pilihan raya. So sekarang ni dia punya perjalanan dalam penjawat awam ni, dalam susunan kerja dalam kerajaan ni, dia masih lagi macam 50-50. Dia masih lagi menunggu arah tuju, menunggu bagaimana perjalanan kerajaan baru ni, cara pemerintahan mereka dari segi dia punya dasar, bagaimana dia nak susun jemaah menteri, itu pun belum ada lagi. Okay, sebab tu sekarang dia banyak ambil orang SPM dan orang diploma. Sebab level SPM dan diploma ni adalah level pelaksana. Okay, pelaksana. Dan level degree itu adalah level penggubal. Dan level degree itu adalah level orang yang menjadi kepala, menjadi ketua dan menggubal dasar, menusun apa yang kerajaan nak, apa yang pihak atasan nak, apa yang pihak menteri semua tu nak, kan? So sekarang ni banyak ambil SPM dan diploma sebab dia perlukan pelaksana, perlukan orang buat. Sebab sekarang ni dia hanya buat apa yang ada dulu, apa yang dah ditentukan oleh kerajaan lama, apa yang dah ada dalam dasar yang lama. So dia banyak ambil pelaksana. So nanti insya-Allah bila dah semuanya tersusun, bila dah semua kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah ditubuhkan, dah disusun dengan baik, insya-Allah masa tu dia akan perlukan orang degree pula, orang penggubal dasar ni untuk terima dia punya perubahan dasar tu, dan dia akan serahkan kepada orang bawahan, dia benda tu pelaksana. Jawatan grade 29 dan jawatan grade 19 tu dah jawatan pelaksana. Okay, Tuan Faiz. Okay, welcome. So bersabar, tunggu kejap biar Datuk Seri Anwar Ibrahim susun dia punya kerajaan dulu. Okay, nanti insyaAllah dia akan jemput pula ambilan untuk degree. Okay, ataupun grade 41. Kalau anda lihat tahun ini tidak ada ambilan PTD. Okay, pegawai takbir diplomatik, tak ada. Sebelum ni setiap tahun ada ambilan PTD. Tahun ini tak ada. So sabar kejap. Tahun depan insya-Allah dia akan open semula ambilan PTD. So masa tu memang akan ambil besar-besaran. Okay, memang besar-besaran. Okay, sebab dah tahun ni tak ada langsung. Tahun lepas ada, tahun ni tak ada. So tahun depan mesti ada PTD. So tunggu. Okay. Alright. Itu cukup mengenai ambilan kerajaan. Okay. So yang lain kalau ada soalan, anda boleh terus tanya di ruang komen. Okay. So ini kesilapan kedua yang ramai orang buat adalah resume dia tak profesional. So untuk anda tahu macam mana yang profesional tu, cara ringkasnya, anda tak perlu masukkan maklumat yang tak penting seperti agama apa, status perkahwinan, anak nombor berapa, hobi apa, itu tak perlu letak. So apa yang perlu letak, itu nanti saya akan kongsikan dalam sesi review resume dengan anda, personal one to one. Dalam masa tu saya akan lihat resume anda. Kenapa saya tak boleh share secara open? Sebab
setiap orang dia punya keperluan berbeza. Saya kena faham dulu apa yang anda perlukan, apa bidang anda, pekerjaan apa yang anda sedang cari, apa kelulusan anda, apa pengalaman anda, apa background anda. Masa tu baru saya boleh cadangkan kepada anda bagaimana susunan yang betul. Okay? Sebab setiap susunan tu, kedudukan pendidikan, kedudukan pengalaman kerja, kedudukan kemahiran atau skill, kedudukan pencapaian, itu dia berbeza antara orang A dan orang B, bergantung kepada bidang pekerjaan apa yang anda nak, industri apa yang anda nak, dan level pekerjaan apa yang anda sedang cari. Contohnya kalau level eksekutif, lain cara. Kalau level manager, lain cara. Kalau level non-eksekutif, lain punya cara. Kalau untuk jawatan admin, lain punya susunan. Jawatan finance, lain susunan. Jawatan IT, lain punya susunan. So sebab tu saya tak boleh nak explain secara general kepada anda. So hanya dalam sesi review resume, saya boleh kenal anda dengan lebih rapat. So secara personal one to one, dalam Zoom meeting tu ada anda dan saya saja. So kita boleh berkenalan dengan lebih rapat. Masa tu saya boleh dedahkan semua berkaitan dengan susunan dalam resume. Okey, ini bukan sebarangan. Inilah hasil daripada pengalaman saya selama lebih daripada 14 tahun dalam bidang rekrutmen ni. Okey, so kalau anda nak mendaftar dalam sesi review resume, pastikan daftar sekarang dengan klik link di bio dan dapatkan diskaun sebanyak RM20. Okey, saya nampak ada soalan daripada Secret. Oh, memang rahsia betul. Okey, Tuan, adakah yang mengatakan tahun depan susah untuk dapat kerja? Betul atau salah? Okey, kalau awak lihat dalam laporan yang dikeluarkan oleh banyak badan kewangan, banyak businessman, ramai yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun akan berlaku recession, akan berlaku kegawatan ekonomi. Okey, kalau lihat kerajaan pun, even Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada cakap tahun depan adalah tahun yang mencabar. Sebab tu sekarang ni dia sedang berusaha untuk pastikan kita sebagai rakyat tidak berapa terkesan dengan keadaan ekonomi tu. So kalau berlaku pun, kalau anda lihat pun sekarang ni pun tahun 2022 ni sudah nampak kesan dia. Anda boleh nampak ada banyak company besar ni, even di Malaysia pun anda nampak Citibank, Shopee, Grab, Custom, ada diorang dah mula lay off pekerja mereka, dah mula buang pekerja mereka. Okey, itu di Malaysia. Kalau lihat di dunia, even company sebesar Facebook pun sudah mula buang pekerja dia. Okey, Twitter dah mula buang pekerja dia. Banyak company yang sudah buang pekerja dia. So itu permulaan kepada recession, kepada kegawatan ekonomi. Company ni dibuang sekarang sebab dia nak bersedia untuk tahun depan. Sebab mereka dah tahu apa yang akan berlaku tahun depan. Mereka dah jangka, mereka dah nampak data dia. So itu akan berlaku tahun depan. So mereka bersedia dari sekarang supaya bila mereka melangkah ke tahun depan, dia punya perbelanjaan bulanan dari segi bayar gaji semua tu akan tersusun, akan lebih lebih dapat mengawal lah dia punya company dia kan. So kalau tanya saya betul salah, bagi saya itu betul. Sebab ramai orang, even Perdana Menteri pun ada cakap berkaitan dengan kegawatan ekonomi. Memang susah dapat kerja. Bila berlaku recession, akan ada banyak company mengawal ambilan, ada banyak company yang akan freeze pengambilan, akan freeze recruitment. So masa tu memang akan sukar. Sebab tu anda perlu berusaha untuk dapatkan kerja pada tahun ini juga. Tak lama lah,
esok ni dah 30 November. Okay, esok dah 1 Disember. So sebulan lagi anda perlu berusaha sehabis baik untuk dapatkan pekerjaan. Okay, Secret, saya harap menjawab soalan awak. Okay, terima kasih kerana bertanya soalan. Okay, terima kasih Nuraida, terima kasih Fia Kia. Okay, alright, Marilyn. Okay, Marilyn, welcome Marilyn. Terima kasih kerana setiap malam support saya, setiap malam join sesi live saya. Okay, terima kasih. Okay, Merlin, untuk resume fresh grad, kalau tak letak core curriculum activity tapi ada letak working experience, tak apa kan? Okay, Merlin, okay, adakah working experience tu banyak? Adakah working experience awak tu dapat cover awak punya awak punya pengalaman, awak punya apa tu? Orang cakap awak punya value yang awak nak bawa kepada company tu. Okey, kalau awak punya working experience tu tak banyak, elok awak tambahkan dengan aktiviti luar tu, aktiviti curriculum tu. Oh, working experience ada 2 je. Adakah working experience tu semasa intern atau semasa part time? Okay, adakah yang working awak punya working experience tu semasa part time ke ataupun intern? Oh, both. Okay. Kalau okay, macam ni lah. Bila awak buat resume ni kan, terutamanya untuk working experience ni, dia kena letak at least, okay, minimum 4 point, 4 penerangan, 4 apa dia punya keterangan pekerjaan yang awak buat situ. Contohnya awak semasa intern, awak pergi intern lah contohnya, awak intern di company A. So awak kena explain at least 4 point apa yang awak buat di situ, apa yang awak buat sepanjang awak intern 6 bulan ataupun 4 bulan di tempat tu. Contohnya apa tanggungjawab, apa awak punya projek yang awak buat, apa pencapaian yang awak buat sepanjang awak berkhidmat sebagai intern di situ, ataupun awak buat part time, apa yang awak terlibat di situ, apa sumbangan awak di situ. At least minimum 4 point. Kalau awak dapat 4 point ni cukup, boleh. So awak boleh letak hanya working experience tanpa letak maklumat core curriculum. Tetapi kalau awak tak boleh nak letak 4 point tu, saya nasihatkan awak tambah sikit dengan core curriculum, supaya dia dapat memberikan lebih value kepada awak punya resume. Okay, itu secara ringkas. Itu apa yang awak boleh buat lah dalam resume awak untuk fresh grad. Okay. Boleh Marilyn? Okay. Marilyn, awak nak apply, awak apa, belajar dalam bidang apa? Boleh saya tahu? Mungkin saya boleh relatekan awak punya pendidikan tu dengan bidang pekerjaan awak. So mungkin saya boleh dapat bantu sikit. Kita boleh share sikit Marilyn, awak belajar bidang apa dan nak apply bidang apa? Okay, Daisy, sama, so letak working experience. Okay. Okay, ada Shiny. Okay, Shiny, kalau fresh grad tak ada apa ni, tak ada experience, macam mana ya? So kalau letak experience internship 6 bulan, okey ke? Ya, boleh. Shy. Okay, Shiny ya. So kalau awak tak ada experience, so dah letaklah awak punya pengalaman semasa intern tu. Okay, macam saya cakap tadi, kalau awak boleh letak 4 point hasil daripada pengalaman awak dapat semasa internship tu, semasa intern 6 bulan tu, it's good. Tapi kalau satu saja tak cukup, kalau satu intern tak cukup, so awak boleh tambah dengan awak punya maklumat aktiviti curriculum, ataupun awak join persatuan, ataupun awak apa pengalaman awak buat apa semasa belajar tu, ataupun pengalaman awak semasa buat FYP ataupun apa final year project
Itu boleh tambah. Okay. So sudah balik, selain daripada maklumat, selain daripada experience semasa intern, awak boleh tambah pengalaman semasa buat FYP, semasa buat final year project, okay, ataupun pengalaman semasa join activity co-curriculum. Okay, itu antara perkara yang anda boleh letak dalam resume sekiranya anda fresh grad. Okay, untuk lebih info tu, nanti saya akan share dalam, seperti itu tadi, saya akan kongsikan dalam sesi review resume, di mana semasa sesi review resume itu, saya boleh lebih dekat dengan anda, saya boleh lebih faham mengenai diri anda belajar dekat mana, bidang apa yang anda nak apply, apa pengalaman yang anda ada. Itu saya akan lebih susun anda punya resume. Susunan resume itu penting, okay? Alright Daisy, saya buat macam tu coach. Each working experience ada 4 point. Okay, good. Bagus Daisy. Okay, Marilyn, ekonomi perkhidmatan. Okay, saya ambil course ekonomi perkhidmatan, nak apply executive position. Okay. Okay, kalau dalam ekonomi ni kan, antara industri yang awak boleh ceburi, okay, antara industri yang awak boleh ceburi adalah industri pembuatan ataupun manufacturing. Okay, sebab hasil daripada pengalaman saya dalam bidang manufacturing ni, mereka memang memerlukan orang yang dalam bidang ekonomi. Sebab dia sekarang ni dunia data, okay, dia ada banyak data untuk dianalisa, dia ada banyak keputusan ataupun decision making yang akan dibuat melalui data. So ada banyak company yang memerlukan orang dalam bidang ekonomi ni, orang dalam bidang ekonomi, dalam bidang data analis, dalam bidang finance ni, untuk bantu company untuk buat keputusan yang untuk besarkan ataupun kecilkan dia punya business. Okay, so as student ekonomi, memang you ada perjalanan career yang lebih besar. Okay, yang penting awak kena faham macam mana nak pilih industri, bagaimana nak pilih syarikat yang awak hendak mulakan pekerjaan awak, Merlin. Okay, good luck pada awak. Okay. Alright, ada tak soalan lain sebelum saya teruskan dengan point yang ketiga? Okay, kalau tak ada, saya teruskan dulu yang point yang ketiga. Okay, seterusnya memohon semua pekerjaan. So inilah kesilapan yang ketiga tertinggi ramai orang buat. Dia hantar saja apply ke 10 company. Kemudian bila company A call, dia cakap, maaf tuan, saya tak tahu, saya tak ingat saya apply company tuan. Tuan offer jawatan apa dekat mana company tuan? Itu kalau awak cakap begitu semasa recruiter call awak, memang habis peluang awak. So pastikan bila awak apply sesuatu jabatan, sesuatu position, pastikan awak ingat. Ataupun kalau tak boleh ingat pun, pastikan awak rekod, awak tulis, aku apply company A pada 15 hari bulan, company B pada 17 hari bulan. Okay, apa jawatan dia, dekat mana lokasi dia. Okay, so bila company tu call, so awak boleh terus cakap, ya betul, saya pernah apply dekat company tuan. So apa yang tuan perlukan. So itu menunjukkan anda bersedia, anda betul-betul serius hendak pekerjaan tersebut. Okay, ini ketiga. Kemudian yang keempat, dia reaktif, tidak proaktif, di mana dia tidak ada langsung perancangan, okay, planning apa yang dia buat ke depan, apa yang dia punya perancangan kejayaan dia. Itu antara sebab yang menyebabkan dia punya career growth tidak cepat berkembang.
Okey. Seterusnya, ini saya cepatkan sebab saya dah explain pada hari Isnin dan hari Selasa. Okey. Kelima, dia berahsia. Rahsiakan pula. Dia malu. Dia tak nak kongsikan dengan kawan-kawan, tak nak kongsikan dengan saudara mara, dengan sahabat handai, dengan jiran tetangga, kan? Malah tahu bila kita share tu, orang tu, jiran kita boleh bantu kita. Mungkin jiran kita tu kenal orang dalam, dia kenal dia punya CEO, kenal dia punya chairman, kan, dia punya manager. So dia boleh bantu anda untuk dapat kerja tersebut, kan? So antara kaedah yang best, yang menjamin awak dapat kerja adalah gunakan kabel. So gunakan kabel tu, selalu bercerita, selalu kongsikan apa yang anda perlukan. Okay. Alright, ini kelima. Keenam, dia tidak realistik. Tak realistik ni bermaksud dia mohon gaji terlalu tinggi. Saya pernah dapat fresh grad ni minta gaji setinggi RM4,000. Dia tak ada pengalaman langsung, dia hanya ada 2 tahun pengalaman. So sekarang dah tidak realistik, kan? So pastikan bila anda mohon sesuatu jawatan, bila anda mohon, bila anda minta gaji tu, biarlah realistik, biarlah apa kataan tu, tepat dengan apa yang anda ada, sesuai dengan pengalaman anda, sesuai dengan sumbangan yang anda boleh berikan kepada company. Okey, yang sepadan, yang sepadan dengan anda. So jangan minta gaji yang terlalu mengarut. Okey. So benda ni pun saya ada explain dalam sesi review resume dengan lebih detail supaya anda boleh faham macam mana. Aku ada pengalaman 3 bulan saja. Skill aku setakat intermediate saja. So apa gaji yang sesuai dengan anda? So itu juga saya akan sentuh semasa sesi review resume. Okey. Sebab dalam sesi review resume ni memang saya dah rangka khusus untuk personal. Saya perlu kenal siapa anda, saya perlu kenal bidang apa anda, setakat mana level pendidikan anda, setakat mana pengalaman anda, baru saya boleh advise, baru saya boleh berikan apa yang anda boleh buat. Okay, so pastikan anda daftar dalam sesi review resume tu. Okay. Alright. Okay, jom. Malam ni saya nak sentuh topik yang baru, iaitu nombor 7. Okay. Tak bersedia untuk temu duga. Okey, dia tak bersedia langsung untuk temu duga. Ini pun masalah. Okey, masalah kepada ramai orang. Bila masuk bilik temu duga tu, barulah terketak-ketak. Okey, barulah berpeluh-peluh. Berpeluh. Nampak ketara, dia nervous. Nampak ketara, dia tak bersedia. Bila kita tanya soalan yang simple, tahukah awak apa company saya buat? Tak boleh jawab. Tahukah awak siapa nama bos saya? Apa nama chairman? Apakah nama produk yang company keluarkan? Tak tahu. Kan macam mana? Macam mana awak nak bekerja di situ sedangkan awak tak tahu langsung, tak buat research berkaitan dengan company tu? Itu perkara asas, perkara basic, perkara yang common sense yang sepatutnya anda tahu sebelum pergi ke temu duga. Jadi itu soalan asas. Belum lagi tanya soalan berkaitan dengan perancangan. Okey. Kena tanya, what is your plan for next 5 years if you are selected for this position? Boleh tak anda jawab soalan tu? Apakah perancangan anda untuk 5 tahun ke depan sekiranya anda diberikan peluang untuk bekerja di sini? Okay, so itu antara soalan tricky, soalan yang memang mencabar, yang ramai orang tewas, yang ramai orang tak boleh jawab, yang ramai orang setakat jawab satu patah perkataan. Okay,
Untuk soalan tersebut, sepatutnya anda boleh gunakan peluang tu untuk tunjukkan kepada interviewer tu apa yang anda boleh buat. Apa sebenarnya pengalaman anda? Apa sebenarnya pengetahuan anda? Apa sebenarnya achievement yang anda boleh berikan kepada company itu sekiranya anda diberi peluang bekerja di situ. So macam mana company itu nak beri peluang awak bekerja sedangkan awak tak tahu apa nak buat? Awak tak faham apa bisnes, awak tak faham macam mana nak bawa diri awak dalam company dia. So macam mana ni nak beri awak peluang bekerja? Okay, so pastikan awak betul-betul bersedia, betul-betul faham macam mana nak buat. Okay, so ni juga kalau ada dalam soalan temu duga ni, kami juga ada keluarkan. So anda boleh klik link di bio tu untuk dapatkan koleksi 100 soalan interview, soalan temu duga. Kami dah sediakan soalan dan jawapannya sekali. So anda just perlu baca, tengok soalan dia dan hafal jawapan dia. Tengok soalan, hafal jawapan. So senang nanti bila anda pergi ke temu duga, anda dah tahu macam mana nak jawab. Anda dah prepare. Anda boleh minta bantuan anda punya kawan, anda punya mak, ayah, adik, kakak untuk interview anda. Bagi dia soalan tu dan minta dia komen cara anda jawab. Sebab dalam 100 soalan temu duga tu, saya dah masukkan 100 soalan yang famous, soalan yang biasa ditanya semasa interview, yang ramai orang ada masalah nak jawab. Bukan sebarang soalan. Okay, soalan yang berdasarkan pengalaman saya selama lebih daripada 14 tahun ni, yang boleh membantu, yang biasanya ramai orang berpeluh nak jawab, ramai orang rasa macam takut nak jawab, kan? So anda boleh terus klik di link di bio sekarang dan dapatkan koleksi 100 soalan temu duga tu. Okay, so pastikan anda bersedia, okay, bersedia untuk hadapi temu duga. Okay. Alright, seterusnya poin ke-8. Mengabaikan kepentingan online present, kepentingan memunculkan diri dalam platform online. Okay, sekarang ni recruiter dia terlebih rajin. Okay, terlebih rajin. Ada yang dia akan semak dulu anda punya profil di LinkedIn, profil anda di Facebook, profil anda di pelbagai platform online ni. Bagaimana cara anda bawa diri, bagaimana cara anda respon, bagaimana cara anda posting di social media. Okay, kalau setiap posting anda nak hentam orang tu, nak hentam orang ni, mengumpat orang tu, mengumpat orang ni, kalau boleh elakkan. Okay, elakkan. Kalau anda sedang mencari kerja, okay, elakkan hantar posting yang negatif. Anda hantar posting yang hentam orang tu, hentam orang ni. Okay, lebih elok anda gunakan social media tu, platform online anda tu, dengan sebarkan pengetahuan anda. Okay, lebih baik anda kongsi. Kalau anda dalam bidang finance, banyak kongsikan berkaitan dengan finance. Kalau anda dalam bidang ekonomi, banyak kongsikan berkaitan dengan ekonomi. Okay, biar orang cakap anda poyo, biar orang cakap anda ni tak apa-apa share, kan? Asalkan anda tahu apa anda buat. Anda buat ni bertujuan untuk pastikan majikan tu tertarik dengan anda, majikan tu impress dengan anda, majikan tu tertarik untuk kenal dengan lebih rapat dengan anda. Itu lebih baik. Okay, jangan rasa aku nak share benda-benda ni, nanti apa orang kata, apa kawan aku kata, poyo lah Mamat ni, poyo lah Minah ni, share tak apa-apa, share macam skema sangat, kan lah. Jangan rasa begitu. Okay, kita nak cari kerja, kita serius nak cari kerja, kita nak dapat kerja untuk bantu keluarga kita, bantu diri kita. Abaikan orang lain. Okay, bila kita susah, bukan dia nak bantu kita, kita yang kena usaha untuk diri sendiri. Kita yang kena usaha untuk improve diri kita. Kita kena ada usaha untuk tunjukkan apa yang kita boleh buat. Okay, alright, so ini saya nak beri sedikit
kesedaran lah kepada ramai anda job seeker ni, orang-orang muda ni. Mereka ingat bila share maklumat-maklumat berkaitan akademik ni, orang akan pandang negatif, orang akan mengutuk, orang akan macam hina sebenarnya. Jangan rasa begitu, jangan rasa apa orang kata. Yang penting apa yang anda rasa, apa yang anda nak dalam kerjaya anda. Okay, alright, itu point nombor 8. Mengabaikan kepentingan online present, tuan, platform online. Okay, gunakan sepenuhnya, gunakan social media sepenuhnya dengan sebarkan apa yang anda tahu. Okay, terutamanya di LinkedIn. LinkedIn tu memang penting untuk anda kuatkan anda punya ada punya kepentingan dalam online tu. Okay, alright. Okay, itu nombor 8. Okay, point yang terakhir daripada 9 kesilapan yang pencari kerja buat adalah ini pun ramai yang orang buat. Okay, gunakan alamat email yang tidak profesional. Okay, ini memang famous, kan? So elakkan guna email yang sebegini. Okay, lebih elok kalau anda gunakan email nama anda, sebab nama anda unik. Nama anda adalah nama yang baik, nama yang cantik. So jangan malu guna nama anda dekat email tu. Tu lebih kelihatan serius, lebih kelihatan profesional. Okay, alright. Heidi, welcome sekali lagi, student TESOL kita. Okay, ex-student TESOL kita. Okay, is it okay kalau kita publikkan our resume dekat platform Mau Kerja? Yeah, why not? It's good. Okay, why not? Jangan private kan anda punya profile di platform Mau Kerja maupun di platform LinkedIn. Jangan private kan. Semua social media pastikan anda public kan. Okay, semasa anda sedang serius cari kerja. Selepas anda dapat kerja, selepas anda dah confirm dapat kerja, anda nak buat private tu anda punya keputusan. Itu anda punya suka kan, private. Tapi semasa anda sedang serius cari kerja, sedang dalam usaha nak cari kerja, pastikan anda punya profile di social media tu anda public kan, jangan private. Okay, untuk platform Mau Kerja awak boleh letak public, jangan letak private. Okay, so inilah 9 kesilapan. Okay, 9 top 9. Okay, top 9 kesilapan yang ramai pencari kerja buat berdasarkan kami punya kajian yang untuk anda elakkan berlaku. Okay, pastikan anda elakkan buat 9 kesilapan ini. Ulang balik. Nombor 1, jangan hantar resume yang sama kepada 10 company berbeza. Nombor 2, guna resume tak profesional. Nombor 3, bohong semua pekerjaan. Nombor 4, jadi reaktif bukan proaktif. Nombor 5, merahsiakan yang anda ni sedang mencari kerja. Nombor 6, bersikap tidak realistik. Nombor 7, tidak bersedia untuk temu duga. Nombor 8, mengabaikan kepentingan platform online. Dan yang terakhir, nombor 9, menggunakan alamat email yang tidak profesional. Okay, so elakkan buat 9 kesilapan ini untuk pastikan profil anda, untuk pastikan peluang anda untuk dapat pekerjaan tu lebih terjamin, lebih tersusun, lebih menarik minat majikan tu untuk jemput awak, untuk panggil awak untuk hadiri temu duga. Okay, alright, ada tak soalan? Ada tak yang poin-poin yang anda tak faham, ataupun anda nak saya ulang certain point, ataupun anda nak saya sentuh poin-poin yang mungkin saya tak sentuh malam ni? Okay, terima kasih kepada anda yang sudi join live saya setiap malam.
Okey, seperti Marilyn, D, tadi ada Secret, kan, ramai yang nama-nama yang familiar, nama yang setiap malam join live saya. So terima kasih saya ucapkan kepada anda yang tanpa jemu setiap malam anda join untuk tambah ilmu anda, untuk tambah cara anda untuk memilih sesuatu pekerjaan. Okay, so ada tak nak tanya soalan? Ada tak nak tanya soalan sebelum saya teruskan dengan topik yang seterusnya? Ada tak yang nak saya sentuh? Ada tak yang tanya soalan lagi? Okay, right. Kalau anda tak ada soalan, saya nak tunjukkan kepada anda satu buku yang kami di Empire Kerjaya teruskan keluarkan. Okay, nampak ada soalan? Okay, bagaimana untuk berkomunikasi dengan klik dengan baik dengan rakan sekerja, kan? Okay, first kali, rule yang pertama adalah respect, hormat orang. Saya ada pernah lihat bila kita bercakap dengan rakan sekerja atau dengan klik kita main hentam saja, main tembak saya cakap, kita tak jaga perasaan dia, kita tak respect umur dia, tak respect jawatan dia. So itu antara penyebab ramai yang tewas, ramai yang tidak dihormati di office. Itu pertama, dari segi cakap dengan respect, cakap dengan hormat. Tak kisahlah dia tu orang bawahan ke, orang atasan ke, yang penting kita kena hormat dia. Walaupun dia cleaner sekalipun, walaupun dia seorang makcik buat teh, buat kopi, kita kena hormat semua orang. Walaupun kita ni pegawai, kita ni bos, kita ni manager, kita ni assistant manager, kita ni CEO pun, kita kena respect semua orang. Okay, itu antara perkara yang penting semasa awak bercakap atau berkomunikasi dengan orang lain, dengan rakan sekerja. So bila kita hormat orang, orang pun akan hormat kita. So kita kena layan orang seperti kita nak orang layan kita. Kalau kita jenis yang kasar, jenis yang macam tak respect orang, so begitulah orang akan layan anda. Okay. Alright, macam mana nak protect diri kita in case rakan sekerja bully kita, contohnya macam bagi kerja bukan bidang. Okay, ini antara perkara yang ramai orang, mungkin setengah orang rasalah, orang yang suka orang terutama orang senior, kan, orang senior ni dia suka bully, dia suka macam nampak budak ni orang yang pendiam, orang yang boleh diarahkan buatkan. So biasanya dia akan ambil kesempatan. So untuk elakkan berlaku, kita patut berterus terang. Okay, kita tak suka benda ni, kita berterus terang dengan orang tu. Maaf cik, maaf puan, saya tak suka buat benda ni, boleh tak bagikan kerja lain, berikan benda lain yang sesuai dengan bidang saya. Berterus terang lebih baik daripada awak pendam rasa, pendam diri dan menyebabkan awak stres dan memberi kesan kepada prestasi kerja awak. Okey, boleh saya nak awak boleh faham. So pastikan awak sentiasa berterus terang perkara yang awak tak suka. Jangan pendam. Okay, jangan pendam. Itu yang biasa saya selalu terangkan kepada pekerja saya, kepada staff saya. Jangan simpan. Even walaupun saya bos saya manager, tak semestinya saya betul. Tak semestinya semua keputusan yang saya buat adalah betul. So sebagai satu tim, sebagai seorang dalam company yang sama, awak sepatutnya boleh tegur saya. Awak sepatutnya boleh
berikan pendapat awak. Oh, maaf tuan, cadangan tuan ni bagus, tapi saya ada cara yang lebih baik macam mana nak buat perkara ni. Itu lebih baik awak berterus terang. Okey? Okey, baik, faham. Jangan takut. Okey, terus terang saja. Okey. Alright, jom. Saya nak share satu buku yang dikeluarkan oleh kami di Empire Kejaya. Saya harap malam ni saya punya software ni tidak buat perangai. Sebab setiap kali saya nak share benda ni, dia akan buat perangai. Sekejap Alhamdulillah. Okay, so inilah buku yang dikeluarkan oleh kami di Empire Kejaya. Okay, yang semuanya adalah untuk membantu anda merancang perjalanan karier anda. Sebenarnya dalam buku ni ada 16 topik, 16 bab kesemuanya. 16 bab, dari bab 1 merancang aktiviti harian, bagaimana merancang aktiviti anda untuk perjalanan karier anda. Kemudian tetapkan matlamat, sebab tanpa ada matlamat, tanpa ada tujuan anda mohon sesuatu pekerjaan tu, dia akan memberi kesan kepada anda, memberi kesan kepada career growth anda, memberi kesan kepada bagaimana cara anda bawa diri dalam career. Okey, ingatlah kemudian bagaimana nak pilih kerja. Okey, apa bidang yang bagus, apa pilihan kerja yang anda ada, kumpul maklumat, kemudian buat pilihan. Bila buat pilihan, apa langkah yang anda perlu buat? Dari segi tulis resume, buat portfolio, kena pasti kemahiran, dan finally bab 16 adalah bab temu duga. Okey, ini adalah bab-bab yang kami dah susun untuk bagaimana cara anda untuk merancang perjalanan karier anda. Okey, saya nak kongsikan satu bab. Okay, salah satu bab dalam buku ini, iaitu bab ketiga, apa yang anda mahu daripada kerja. Ataupun what do you want actually from working. Apakah value yang anda nak, apakah value yang sesuai dengan diri anda. Okay, jom saya share sedikit. Bab ketiga muka surat 37. Okay, okay. Bab 3, apa yang anda mahu dari kerja. What do you want from work. Okay, mana dalam bab ini, bab ketiga ini. Okay, sekejap, fokus. Okay, anda akan didedahkan bagaimana merancang, merancang perjalanan karier anda, merancang apa kerjaya yang sesuai dengan anda, apa yang bidang pekerjaan yang anda boleh buat dalam sesuatu perkara. Okay, so selepas anda buat aktiviti yang ada dalam bab ketiga ini, anda akan lebih jelas bidang pekerjaan yang mana yang sesuai dengan anda. Okay, contohnya dalam latihan 1 ini, okay, anda akan memahami nilai pekerjaan anda, ataupun anda akan faham value yang anda nak dalam pekerjaan. Tu ada bagi rating daripada 1 tak penting, 10 sangat penting. 10 sangat penting untuk anda. So dengan bila anda dah buat aktiviti ini, seperti adakah ada suka pekerjaan yang mendorong pencapaian dan kejayaan, ataupun adakah anda suka pekerjaan yang menjamin kestabilan tetap, adakah pekerjaan yang memberi pengalaman yang baru kepada anda, dan seterusnya sampailah poin nombor 10 ini. Okey, so anda perlu letak skor. Contohnya skor yang apa untuk pekerjaan yang mendorong pencapaian kejayaan. Okey, berapa skor? 1 hingga 10. Apa yang anda nak? Kan? Anda boleh buat rating. Buat rating untuk setiap poin yang ada dalam poin ini. 10 poin ini. Okey, ini contoh Contoh bila yang dah menjawab. Okey. Kalau anda lihat di sini Okey, poin mendorong pencapaian dan kejayaan. So orang ni letak 5. Untuk nombor 2, adakah anda suka pekerjaan yang menjamin tetap dan kestabilan? Letak nombor 8. So bagi dia tak penting.
So dia letak nombor 3, memberi pengalaman yang baru dan berbeza. So bagi dia pun tak penting nombor 1. 8 ni paling penting, 1 ni kurang penting. So yang paling penting tu dia poin 10 ni. Poin 10 adalah paling penting, sangat penting untuk saya. 10 adalah memerlukan anda untuk mengambil risiko peribadi dan keuangan. So ini adalah nilai-nilai pekerjaan yang anda nak, yang anda rasa adakah pekerjaan ini, adakah value ini sesuai dengan anda, dan apa yang anda rasa sebenarnya. So selepas anda buat latihan yang pertama ini, so dalam muka surat seterusnya anda akan susun. Okey, anda akan susun balik setiap nilai ini, setiap pencapaian, kestabilan, kepelbagaian, risiko, satu ekonomi, sampailah pengaruh ni. Apakah poin dia? Apakah kedudukan dia? Adakah kedudukan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan seterusnya. Dan ini contoh data yang sudah diisi. Okey, daripada pencapaian, kedudukan nombor 6, so kurang penting. Kestabilan letak nombor 10, itu ni paling penting. Ke nombor 10 paling penting. So anda tahu daripada ini, daripada poin ini, daripada kedudukan ini, apakah bidang pekerjaan yang sesuai dengan anda. So anda kalau letak nombor 10, okay, nombor 10 ni maksudnya paling penting. Okay, paling penting. So pekerjaan yang sesuai dengan anda adalah pekerjaan kerja yang selesa dan tidak tertekan. So anda tahulah bidang pekerjaan apa yang anda nak, bidang pekerjaan apa yang anda cari. So bila anda dah faham kesemua nilai ini dan pekerjaan apa yang anda nak, barulah anda boleh merancang, barulah anda boleh tahu apa sebenarnya kerja aku nak. Adakah aku nak kerja dengan kerajaan, adakah aku nak kerja dengan company Maybank, adakah dengan Petronas, adakah dengan sebarang company yang ada value ini, ada semua value ini, supaya anda lebih bertenang, kan? Tujuan anda buat latihan dalam bab ketiga ini adalah untuk pastikan anda elakkan berlakunya kesalahan pilih kerja, silap pilih kerja. Ada pernah dengar kan, bila anda bila dah kerja 2 bulan, 3 bulan, rasa company tak sesuai untuk akulah, rasa nak berhenti. Pernah rasa begitu tak? Pernah rasa tak bila kerja 2 bulan, kerja 6 bulan, rasa company tak boleh go, tak boleh nak serasi dengan anda. Anda dah rasa macam malas nak pergi kerja, masuk office dia tak ada mood, kan? So itulah antara akibatnya kalau anda tak faham aktiviti yang anda buat dalam bab ketiga ini. So penting untuk anda faham, okay, jenis pekerjaan yang sesuai dengan anda, jenis pekerjaan apa yang menarik minat anda untuk bekerja. Okay, so itu antara contoh aktiviti yang anda boleh buat dalam bab keempat. Okay, bab keempat. So bab ketiga. Bab ketiga, apa yang anda mahu dari kerja. Dan dalam bab keempat baru anda kenal pasti bidang pekerjaan yang sesuai dengan anda. Okay, ada banyak aktiviti dalam bab 4 ni. Okay, see? So ini adalah bila anda siap buat semua aktiviti yang ada dalam buku ni, dalam buku talian hayat pencari kerja ni, anda akan lebih faham apa yang anda boleh buat dalam kerjaya anda. Okay, so ada banyak sebenarnya aktiviti yang anda boleh buat. Seperti ini, dalam bab ini, dalam bab kumpul maklumat, anda akan buat kajian. Okay, kajian karier pilihan anda dengan buat semua aktiviti yang ada di sini. Sebelum anda boleh buat, okay, mapping perjalanan karier anda. So inilah kepentingan anda buat ke semua aktiviti yang ada dalam buku ni, supaya anda lebih jelas
apa sebenarnya yang anda perlu buat. Saya bab 10 berkaitan dengan tulis resume. Okay, dan seterusnya bab yang ini, okay, anda buat banyak latihan. Okay, banyak latihan yang sesuai dengan anda untuk anda faham bagaimana. Okay, begini. Okay, so kalau anda hendak dapatkan buku ini, dapatkan buku Talian Hayat Pencari Kerja ni, okay, anda boleh teruskan dengan klik button yang link button dekat profile, link dekat bio. Okay, link dekat bio. Sekejap Okay, klik link di bio dan klik button ini. Klik untuk pre-order buku Talian Hayat Pencari Kerja. Mana anda klik di sini, anda akan terus dibawa ke laman web ini, Talian Hayat Pencari Kerja. So anda boleh baca apa yang ada di sini dan anda boleh terus buat tempahan buku Talian Hayat Pencari Kerja. Okay, anda melihat di sini ada testimoni daripada pembeli sebelum ni. Okay, dan apa yang ada dalam e-book Talian Hayat, dalam buku Talian Hayat Pencari Kerja. Okay, ini bukan e-book, inilah buku fizikal yang mana bila anda beli, saya akan hantar post dekat anda buku Talian Hayat Pencari Kerja. Okay, alright. So ini berkaitan dengan buku Talian Hayat Pencari Kerja. Kalau anda betul-betul serius, kalau anda betul-betul lihat perjalanan kerjaya anda, macam mana anda merancang perjalanan kerjaya anda, macam mana anda menyusun kerjaya anda, so memang sesuai untuk anda. Okay, alright. Sebelum saya tamatkan sesi live ini, ada tak siapa yang nak tanya soalan? Ada tak nak tanya soalan? Okey, kalau tidak ada soalan lain, saya rasa sekian dahulu sesi live saya pada malam ini. Okey, bagi anda yang hendak ikuti lagi, setiap kali saya mengeluarkan video terbaru ataupun mengeluarkan live yang terbaru, pastikan anda follow kami di Empire Kerjaya, sebab kami sentiasa menghasilkan konten-konten yang related dengan anda, terutamanya kepada yang fresh grad. Okey, seperti yang saya tahu di awal tadi, kenapa kami di Empire Kerjaya fokus untuk membantu fresh grad ini adalah kerana kesedaran kami di atas kesusahan fresh grad untuk mencari kerja. Sebab bila kalau anda lihat di platform pencari kerja, platform career platform, anda akan lihat banyak company yang mengatakan mereka perlukan orang yang berpengalaman. Kalau anda lihat job ads, iklan terkosong, perlukan minimum setahun pengalaman, 2 tahun pengalaman, kan? So kalau semua company perlukan orang yang berpengalaman, apakah orang yang fresh grad tu nak buat? Di mana mereka nak dapatkan pengalaman kalau semua company tak bantu mereka untuk dapatkan pengalaman, kan? Sebab tu kami di Empire Kerjaya selalu buat konten untuk memberi kesedaran kepada fresh grad ni. Jangan terlalu rasa rendah diri, jangan rasa takut untuk bersaing dengan orang yang berpengalaman. Okey, fresh grad seperti anda pun ada peluang untuk bekerja. Fresh grad seperti anda pun ada laluan untuk dapatkan sesuatu pekerjaan.